Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah Anda terfikir bahwa 1 jam pertama selepas bangun tidur pada waktu pagi boleh menentukan sama ada Anda akan hidup sehingga umur 90 tahun atau tidak? Ia mungkin kedengaran mengejutkan, tetapi itulah hakikatnya. Kebanyakan orang memulakan hari mereka tanpa menyadari bahwa mereka sedang merosakkan jangka hayat mereka sendiri setiap hari, walaupun sebelum bersarapan. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan 7 tabiat pagi yang diamalkan setiap hari oleh mereka yang hidup sehat sehingga melebihi umur 90 tahun. Antaranya, tabiat keempat hanya memerlukan pelaburan massa selama 30 saat, tetapi boleh memanjangkan usia Anda selama bertahun-tahun. Ini adalah perkara-perkara yang jarang disebut oleh kebanyakan dokter, tetapi buktinya sangat jelas. Sekarang, mari kita dengar kisah Encik Ismail bin Ahmad. Pada usia 65 tahun, beliau menyaksikan rakan-rakan di sekelilingnya bergelut dengan penyakit jantung, kemerosotan kognitif, dan kesukaran berjalan. Tetapi hari ini, pada usia 93 tahun, Encik Ismail masih tinggal bersendirian, memandu kereta sendiri, dan bahkan menyertai aktiviti sukarelawan di taman komuniti tempatan 3 kali seminggu. Apakah rahasianya? Bukan genetik. Kebanyakan ahli keluarganya meninggal dunia sebelum umur 75 tahun. Perbezaan bermula apabila pada usia 65 tahun, beliau mempelajari 7 tabiat pagi di sebuah seminar kesehatan. Perubahan-perubahan yang kelihatan kecil ini telah mengubah sepenuhnya trajektori kesehatan beliau. Ketika orang di sekelilingnya semakin lemah, beliau sebaliknya menjadi semakin bertenaga. Apabila saya bertanya, beliau tidak teragak-agak untuk menunjukkan tabiat paginya. Apa yang saya lakukan dalam 1 jam pertama selepas bangun tidur telah menjadikan diri saya hari ini, katanya. Sekarang saya akan mendedahkan rahasia Encik Ismail kepada Anda semua. Adakah Anda ingin sama-sama mempelajari tabiat pagi yang akan mengubah sepenuhnya kesehatan Anda selepas usia 60 tahun? Dan sebelum kita bermula, saya ingin tahu sedikit tentang Anda. Berapakah umur Anda yang sedang menonton video ini? Dan dari negeri mana Anda menonton? Sila tinggalkan komen Anda. Membaca kisah-kisah Anda adalah satu kegembiraan besar bagi saya. Saya percaya setiap pengalaman hidup yang Anda kongsikan akan menjadikan ruang kita ini lebih mesra dan akrab. Jadi, mari kita mulakan. Tabiat 1, penghidratan segera. Para hadirin sekalian, tahukah Anda apa yang sedang berlaku di dalam badan Anda pada ketika ini? Jika Anda belum minum seteguk air pun pagi ini, Anda perlu tahu bahwa pada saat ini juga, darah Anda sedang beransur-ansur menjadi lebih pekat. Kelikatan darah ini sedang memberikan tekanan yang berbahaya kepada jantung dan otak Anda. Sanggup menghairankan bagi mereka yang berumur panjang. Perkara pertama yang mereka lakukan sejurus bangun pada waktu pagi, bukanlah memeriksa telepon atau membuka televisyen, tetapi minum air. Dan ingatlah, waktu minum air adalah lebih penting daripada apa-apapun. Menurut satu kajian oleh kumpulan penyelidik umur panjang di Jabatan Nefrologi Sekolah Perubatan Harvard, keadaan dehidrasi yang berlarutan semalaman boleh mempercepatkan kadar penuaan sehingga 309%. Dr. Jessica Rothman di Institut Kesehatan Buah Pinggang University Harvard menjelaskan, semasa tidur, badan kita secara beransur-ansur mengalami dehidrasi. Kami memanggil fenomena ini sebagai darah pekat waktu pagi. Ini menyebabkan jantung menanggung beban yang jauh lebih besar daripada biasa dan saluran darah kecil di dalam otak dan buah pinggang mengalami kerosakan. Dari masa ke masa, kerosakan ini terkumpul dan mempercepatkan proses penuaan secara mendadak. Sekarang dengarkan kisah Puan Siti binti Abdullah, 77 tahun. Beliau telah bergelut dengan penyakit buah pinggang kronik, keletihan melampau, dan kemerosotan ingatan. Para dokter malah telah mencadangkan agar beliau menjalani dialisis. Tetapi Puan Siti mula minum 500 ml air sejurus bangun tidur sebelum melangkah keluar dari katil. Hasilnya, selepas sebulan sahaja, keputusan ujian menunjukkan fungsi buah pinggangnya telah bertambah baik sehingga 28%. Puan Siti menceritakan bahwa doktornya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut. Apabila melihat keputusan ujian darah, doktor bertanya, ubat jenis apa yang telah saya tukar? Saya menjawab bahwa saya tidak menukar ubat, hanya sekadar minum air pada waktu pagi. Adakah Anda sudah bersedia? Sila amalkan mulai esok.
Malam ini sebelum tidur, letakkan segelas air penuh di sisi katil. Dan sejurus bangun pada waktu pagi, sebelum kedua-dua kaki Anda menjejak lantai, habiskan segelas air itu. Bukan kopi, bukan juga teh. Mesti air kosong. Dan air pada suhu bilik adalah lebih baik daripada air sejuk karena air sejuk boleh menyebabkan kejutan pada badan. Anda mesti mengamalkan ini setiap hari seperti memberus gigi. Karena organ dalaman Anda sedang dahagakan air yang telah ditunggu sepanjang malam. Jangan biarkan mereka menunggu semenit pun lagi. Adakah Anda percaya bahwa tabiat mudah ini boleh meningkatkan fungsi buah pinggang dan kesehatan kardiovaskular Anda dengan ketara? Mereka yang berumur paling panjang di dunia menganggap tabiat ini sebagai suatu kemestian, bukan pilihan. Adakah Anda sudah mengamalkan tabiat ini? Jika belum, bilakah Anda akan bermula? Pagi esok, mungkin hari pertama yang akan mengubah hidup Anda. Tabiat 2, pendedahan kepada cahaya matahari pagi. Pernahkah Anda secara tidak sengaja merosakkan ritma sirkadian Anda sendiri setiap pagi? Jika dalam tempo 30 menit selepas bangun tidur, Anda tidak mendapat pendedahan yang cukup kepada cahaya semula jadi, Anda sedang melepaskan salah satu rahasia umur panjang paling berkuasa yang telah ditemui oleh para penyelidik. Menurut pelbagai kajian oleh Institut Penuaan Kebangsaan, pendedahan kepada cahaya matahari pagi dalam tempo 30 menit selepas bangun tidur meningkatkan pengeluaran melatonin sehingga 73%. Ini bukan sahaja mempengaruhi tidur yang nyenyak, tetapi juga memberi kesan kepada fungsi metabolik dan juga fungsi kognitif sepanjang hari. Sungguh menakjubkan, bukan? Dr. Mohd Rizal dari Institut Penyelidikan Ritma Sirkadian Penuaan, Universiti Perubatan Kuala Lumpur menjelaskan, pendedahan kepada cahaya matahari pagi mencetuskan satu siri tindak balas berantai dalam keseluruhan sistem hormon badan sepanjang hari, dari kualiti tidur hingga fungsi metabolik dan kognitif. Kajian menunjukkan jika pengaktifan dari cahaya matahari pagi ini dilepaskan, risiko menghidap penyakit neurodegeneratif selepas umur 70 tahun akan meningkat sebanyak 33%. Sekarang dengarkan kisah Encik Ahmad bin Kasim, 75 tahun. Beliau telah menderita insomnia kronik selama berdekad-dekad. Beliau telah mencoba segalanya, dari obat tidur preskripsi hingga makanan tambahan yang mahal, tetapi tiada apa yang memberikan kesan jangka panjang. Suatu hari, dokternya mencadangkan satu perubahan mudah. Sejurus bangun tidur, tidak kira apa kuakanya, keluarlah selama 10 menit. Selepas 2 minggu sahaja, Encik Ahmad mula tidur lebih awal dan dapat mengekalkan tidur lena lebih lama. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah perubahan kesehatan yang tidak dijangka. Tekanan darah saya turun kira-kira 15 mmHg dan keletihan melampau yang sering melanda pada waktu petang telah hilang sama sekali. Apa yang saya lakukan hanyalah memegang secawan kopi pagi saya dan duduk di luar laman. Jangan tangguhkan tabiat ini. Mulai esok pagi, jadikan pendedahan kepada cahaya semula jadi dalam tempo 30 menit selepas bangun tidur sebagai tugasan pertama Anda pada hari itu. Walaupun pada hari yang mendung, cahaya di luar masih 50 hingga 100 kali lebih terang daripada di dalam rumah, memberikan gelombang cahaya penting yang diperlukan oleh otak. Jika sukar untuk berjalan, hanya dengan membuka tingkap luas-luas dan membiarkan cahaya masuk juga akan membuat perbezaan yang besar. Semasa musim hujan lebat, Anda boleh mempertimbangkan penggunaan lampu terapi cahaya perubatan sebagai kaedah sokongan, tetapi cahaya semula jadi sentiasa yang terbaik. Ini bukan sekadar untuk tidur lebih nyenyak. Ini adalah tentang menetapkan semula jam biologi badan Anda secara asas, melambatkan proses penuaan pada peringkat selular. Adakah Anda bersedia memberikan hadiah ini kepada badan Anda esok pagi? Apa yang menghalang Anda untuk melangkah keluar esok pagi? Badan Anda sedang menunggu isyarat ini. Tabiat kecil ini boleh menulis semula perjalanan kesehatan Anda. Jika Anda masih terus menonton video ini dan merasakan perkongsian kami benar-benar bermanfaat, sila tinggalkan nomor 2 di bahagian komen. Nomor itu akan menjadi isyarat mesra bahwa Anda masih bersama kami dan memberikan kami kekuatan. Jika Anda belum melanggan saluran ini, sila tekan butang langgan sekarang dan hidupkan juga lonceng pemberitahuan, agar tidak terlepas video-video berharga yang akan datang. Sokongan Anda adalah dorongan yang besar bagi kami. Terima kasih kepada Anda, kami dapat terus menghasilkan video yang menyampaikan maklumat, berkongsi rasa, dan menyebarkan sedikit cahaya harapan. Teruslah bersama kami, terima kasih.
Tabiat 3, pergerakan ringan sebelum sarapan. Tahukah Anda bahawa apa yang Anda lakukan sebelum minum kopi pagi, Anda boleh memberi kesan besar kepada kesihatan sendi Anda apabila memasuki usia 80 puntuan? Ramai orang melakukan kesilapan besar dengan hampir tidak menggerakkan badan sebelum sarapan. Tetapi Anda perlu ingat bahawa tempo senyap ini sebenarnya boleh mencetuskan tindak balas keradangan di dalam sendi, menjadi punca yang mempercepatkan proses penuaan sendi. Hasil kajian dari Jabatan Muskuloskeletal Hospital Kuala Lumpur menunjukkan bahawa pergerakan ringan sebelum sarapan dapat mengurangkan degenerasi sendi pada warga emas sehingga 65%. Dr. Mohad Rizal, Ketua Jabatan Geriatrik di hospital ini menjelaskan, kajian kami menunjukkan tabiat bergerak sebelum sarapan membantu mengaktifkan proses autofagi sel yang memainkan peranan penting dalam melindungi kesihatan sendi. Apabila dibandingkan dengan mereka yang bergerak selepas makan, kami mendapati perbezaan yang ketara dalam penanda keradangan. Dengarkan kisah seseorang yang telah mengubah hidupnya berkat tabiat ini. Puan Fatimah binti Ismail, kini berusia 68 tahun, telah menderita kesakitan akibat artritis yang teruk selama bertahun-tahun dan telah disyorkan untuk menjalani pembedahan penggantian sendi lutut. Dengan harapan terakhir, beliau berjumpa dengan seorang pakar fisioterapi dan menerima nasihat yang sangat mudah. Sejurus bangun tidur, sebelum makan atau minum kopi, luangkan masa tepat 1 minit untuk melakukan regangan ringan. Hasilnya sanggup menakjubkan. Selepas 3 bulan saja, kesakitan Puan Fatimah telah berkurangan dengan ketara dan dokter yang merawatnya telah membatalkan jadwal pembedahan. Saya fikir kehidupan aktif saya sudah berakhir, tetapi kini saya cukup sihat untuk bermain dengan cucu-cucu. Sungguh tidak percaya permulaannya hanyalah beberapa menit pergerakan pada waktu pagi. Anda juga amalkanlah mulai esok pagi. Selepas bangun dan minum segelas air, sebelum makan atau minum kopi, luangkan 5 hingga 10 menit untuk menggerakkan badan Anda secara perlahan. Bayangkan seolah-olah Anda sedang melincirkan sendi-sendi Anda. Ini bukanlah senaman berintensiti tinggi. Sebarang pergerakan yang memberikan rasa selesa dan merehatkan badan sudah memadai. Putarkan pergelangan kaki, lutut, pinggul, bahu, pergelangan tangan dalam bulatan kecil dan perlahan. Berdiri dan goyangkan badan Anda ke kiri dan kanan dengan lembut. Jika boleh, cuba sentuh hujung jari kaki Anda dengan ringan atau bongkokkan badan ke hadapan sedikit. Yang penting adalah terus bergerak secara perlahan agar sendi dan otot Anda terjaga. Adakah Anda merasa badan kaku pada waktu pagi? Itu adalah isyarat yang sangat penting dari badan Anda. Jangan abaikan. Peluang singkat ini boleh membantu melindungi sendi Anda agar kekal sehat selama berdekad-dekad. Adakah Anda bersedia melaburkan beberapa menit esok pagi untuk membuat perubahan bagi kehidupan sendi Anda? Bayangkan gambaran Anda masih bergerak dengan ringan pada usia 85-90 tahun. Mereka yang hidup seperti itu bukanlah kerana tua semata-mata. Mereka hanya tekun mengamalkan tabiat pagi ini sahaja. Adakah Anda ingin turut serta? Tabiat 4, amalan pernafasan selama 30 saat. Tahukah Anda? Tabiat bernafas selama 30 saat ini adalah tabiat umur panjang paling berkuasa yang diamalkan oleh semua orang yang hidup melepasi usia 90 tahun. Namun, amat disayangkan apabila ramai yang mengabaikannya tanpa menyedari nilainya. Cara Anda menarik dan menghembus nafas pada waktu pagi boleh menentukan tindak balas tekanan sepanjang hari dan lebih jauh lagi, boleh mengubah panjang dan kualiti hidup Anda. Dr. Mohad Rizal dari Institut Penyelidikan Umur Panjang Kebangsaan berkata, menurut satu kajian, kebanyakan penduduk di kawasan yang terkenal dengan umur panjang dapat mengurangkan tekanan pada peringkat selula sehingga 48% melalui satu kaedah pernafasan khas. Dr. Rizal menjelaskan, kumpulan penyelidik kami telah membandingkan penanda keradangan dan tahap hormon tekanan antara kumpulan yang mengamalkan kaedah pernafasan bermatlamat pada waktu pagi dan kumpulan yang tidak. Hasilnya menunjukkan mereka yang mengamalkan kaedah pernafasan bermatlamat mempunyai perbezaan yang ketara dalam kebolehubahan kadar jantung dan kepekatan kortisol. Nampaknya senaman pernafasan singkat ini merangsang saraf vagus, menghantar isyarat agar badan beralih ke mod umur panjang.
Kami pernah mengkaji suasana pagi warga emas yang hidup sihat hingga ke penghujung usia 90, di sebuah kampung di kaki gunung. Di sana setiap pagi warga emas di kampung itu akan keluar dan melakukan nafas dalam yang berirama secara teratur. Apabila para penyelidik mengukur kebolehubaan kadar jantung dan hormon tekanan mereka, hasilnya menunjukkan penanda yang setara dengan orang yang jauh lebih muda. Pak Cik Hasan bin Awang, 96 tahun, berkongsi saya menyediakan diri untuk hari baru dengan bernafas pada waktu pagi. Jika saya terlepas, saya akan merasa letih dan kepala pening sebelum waktu makan tengah hari lagi. Sekarang, saya akan memperkenalkan kepada Anda tabiat teti saat itu. Sejurus selepas minum segelas air pada waktu pagi, mulakan, jika boleh, sambil terdedah kepada cahaya semula jadi. Cuba kaedah pernafasan Fortola 770. Pertama, tarik nafas perlahan melalui hidung selama Fo saat, tahan nafas itu selama Feb saat, kemudian hembus nafas perlahan melalui mulut selama Atan saat, menghasilkan bunyi hush. Ulangi kitaran ini 3,4 kali sudah cukup. Hanya mengambil masa tertu saat. Detik singkat ini adalah masa untuk memberi isyarat kepada badan bahwa sudah tiba masanya untuk beralih dari mod tekanan ke mod umur panjang. Adakah Anda fikir ia terlalu mudah untuk berkesan? Sains telah membuktikannya. Kaedah pernafasan singkat ini membawa perubahan yang ketara kepada tekanan darah, keadaan keradangan, dan tahap hormon tekanan. Adakah Anda sudi meleburkan 30 saat esok pagi? 30 saat ini mungkin merupakan pelaburan massa terbaik untuk kesehatan Anda. Pada saat menonton video ini, adakah Anda sedang bernafas dalam-dalam? Mungkin kebanyakan orang tidak. Sebenarnya, kebanyakan orang hanya bernafas cetek menggunakan kira-kira 33% kapasiti paru-paru. Ubahlah tabiat itu mulai esok pagi. 30 saat itu akan menyedarkan badan dan minda Anda dengan cara yang baru. Tabiat 5, sarapan kaya protein dan serat. Tahukah Anda bahwa sarapan Anda mungkin secara senyap-senyap menghalang kehidupan yang sehat melepasi usia 90 tahun? Sayangnya, ramai orang memulakan hari tanpa menyadari bahwa makanan yang mereka makan setiap pagi sebenarnya sedang mempercepatkan proses penuaan. Kisah ini benar bagi ramai orang, dan sebenarnya meja sarapan di Malaysia juga tidak banyak bezanya. Dr. Mohad Rizal dari Institut Penyelidikan Pemakanan Penuaan, Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, hidangan pertama adalah kunci yang menentukan irama metabolik sepanjang hari. Ia menetapkan arah tindak balas badan sepanjang hari, dari kepekaan insulin hingga penanda keradangan mikro. Kumpulan penyelidik kami telah mengesahkan bahawa sarapan yang mengandungi lebih daripada 25 grams protein dan lebih daripada 8 gram serat mewujudkan persekitaran metabolik yang menyokong pemulihan sel, bukannya menyebabkan kerosakan sel. Sekarang dengarkan kes Encik Lim Kok Seng, 68 tahun. Beliau tidak berlebihan berat badan tetapi didiagnosis dengan pradiabetes dan ujian darah menunjukkan penanda keradangan meningkat dengan cepat. Doktor memberi amaran bahawa dalam tempoh 2 tahun, penyakit diabetes akan benar-benar berkembang. Tetapi, Encik Lim memutuskan untuk mengubah tabiat makannya sebelum mengambil ubat. Beliau telah menggantikan roti bakar dan kopi hariannya dengan sarapan yang kaya protein dan serat. 6 bulan kemudian, penanda darahnya telah kembali normal. Beliau berkata, satu-satunya perkara yang saya ubah adalah sarapan. Doktor saya tidak dapat mempercayainya. Beliau berkata, tidak menyangka hanya satu hidangan boleh membawa hasil seperti itu. Anda juga, amalkanlah perubahan ini mulai esok pagi. Resipi sarapan mereka yang berumur panjang tidaklah sukar. Pilih salah satu sumber protein berikut, telur, yogurt Greek, atau protein tumbuhan. Tambahkan makanan kaya serat seperti buah beri, biji chia, oat, atau sayur-sayuran, dan akhirnya tambahkan lemak sihat, contohnya avokado, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Elakkan sama sekali karbohidrat ditapis sebelum pukul 10 pagi. Inilah punca yang menyebabkan lonjakan insulin yang mempercepatkan proses penuaan. Esok pagi, sarapan manakah yang akan Anda pilih? Sebenarnya, Anda masih bersarapan setiap hari. Hanya dengan menukar menu, Anda sedang memilih jalan umur panjang dan bukannya jalan penuaan. Pilihan ini mungkin kelihatan kecil, tetapi selepas berdekad-dekad, ia boleh membuat perbezaan yang besar kepada badan dan kesihatan Anda.
Jangan lupa bahwa pilihan kecil yang terkumpul setiap hari akan mengubah hidup Anda. Ciptakan permulaan baru untuk kesehatan Anda esok pagi. Tabiat nan hubungan sosial pada waktu pagi. Tahukah Anda bahwa ucapan selamat pagi yang kecil boleh menjadi rahasia umur panjang yang jauh lebih berkuasa daripada makanan tambahan? Ucapan selamat yang mesra, hubungan dengan manusia, semakin terbukti sebagai tabiat penting untuk umur panjang. Sukar untuk dipercayai. Bukan apabila hasil kajian menunjukkan kesan pengasingan sosial terhadap badan adalah setara dengan menghisap 15 batang rokok setiap hari. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bukan sahaja bertemu orang itu penting, tetapi masa pertemuan juga amat penting. Dr. Mohad Rizal memetik hasil kajian 80 tahun oleh University Harvard berkata, mereka yang mempunyai hubungan sosial yang bermakna sebelum pukul 10 pagi mempunyai kadar kematian umum, sehingga 29% lebih rendah berbanding mereka yang tidak. Nampaknya interaksi sosial pada waktu pagi membentuk satu korak neurotransmisi yang membantu meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular dan sistem imun sepanjang hari. Semasa mengkaji sebuah kampung di kawasan pedalaman Malaysia yang damai, di mana ramai orang hidup lebih lama daripada di Okinawa, Dr. Mohad Rizal menemui satu tabiat pagi yang menarik di sana. Setiap pagi, sebelum memulakan hari, penduduk kampung akan meluangkan sedikit masa di halaman atau di luar lorong untuk berbual dengan jiran. Gambaran mereka walaupun hanya meluangkan 2 menit untuk bertanya kabar sungguh mengagumkan. Puan Aminah binti Wahab, 97 tahun, yang beliau temui di sana, berkongsi, jika pagi-pagi tidak bercakap sepatah pun dengan sesiapa, sepanjang hari saya rasa tidak bertenaga dan kosong. Bertanya kabar setiap hari inilah sebab kami hidup lama. Apabila para penyelidik membandingkan penanda keradangan beliau dengan warga emas yang terasing secara sosial, mereka mendapati bahwa dari segi biologi beliau berpuluh tahun lebih muda. Jadi, bagaimana untuk mengamalkan tabiat ini mulai esok pagi? Pertama, telepon seorang rakan atau ahli keluarga untuk mengucapkan selamat pagi. 3 menit sudah cukup. Kedua, jika Anda tinggal bersama keluarga, jangan hanya berlalu begitu sahaja. Beri salam dan kongsi tenaga untuk hari baru setiap pagi. Ketiga, jika Anda tinggal seorang diri, aturkan perbualan pagi dengan jiran atau kenalan walaupun hanya sekali seminggu. Jika ini juga sukar, coba ucapkan selamat pagi kepada barista di kedai kopi tempatan atau pekerja kedai serbaneka. Walaupun hubungan kecil ini memberikan kesan yang sama kepada badan. Sekarang, amalkan tabiat ini setiap hari seperti memberus gigi. Jangan lupa bahwa badan Anda amat memerlukan isyarat pagi ini. Tabiat ini lebih penting daripada makanan tambahan atau senaman. Esok pagi, dengan siapa Anda akan berhubung. Badan Anda sedang menunggu isyarat mesra itu. Tabiat tubuh mengamalkan rasa syukur. Tahukah Anda, ada satu tabiat mental yang tidak pernah dilepaskan oleh mereka yang hidup sehat melepasi usia 90 tahun setiap pagi. Itulah amalan bersyukur. Tetapi ini bukanlah cerita samar-samar seperti bersyukurlah. Yang penting adalah terdapat kaedah yang sangat spesifik dan saintifik untuk mengaktifkan secara langsung laluan umur panjang di dalam otak dan badan. Dr. Mohad Rizal dari Institute Neuroscience University Perubatan Kuala Lumpur berkata, amalan bersyukur pada waktu pagi benar-benar mengubah struktur otak yang menua dan mengurangkan kepekatan kortisol. Dr. Rizal secara khusus menekankan bahwa kesannya akan jauh lebih kuat apabila diamalkan dalam tempo 1 jam selepas bangun tidur. Apabila melakukan imbasan fMRI pada warga emas, kami mendapati bahwa pada mereka yang tekun mengamalkan rasa syukur pagi, korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengawal emosi menunjukkan korak aktiviti yang serupa dengan orang yang jauh lebih muda. Kisah Puan Mageswari Api Ramasamy, 74 tahun, menunjukkan kekuatannya dengan jelas. Beliau telah mengambil obat untuk tekanan darah tinggi untuk masa yang lama tetapi tidak melihat kesan yang diharapkan, sehingga fungsi jantungnya juga membimbangkan. Kemudian, beliau mengetahui tentang satu kajian mengenai amalan bersyukur dan mula mengamalkannya setiap pagi, memberi tumpuan kepada badan dan kesehatannya.
Selepas 3 bulan sahaja, tekanan darahnya telah stabil dan kebolehubahan kadar jantung penunjuk penting kesehatan kardiovaskular telah bertambah baik sehingga 3%. Doktor bertanya sama ada saya menukar ubat, saya menjawab, "Tidak, saya hanya mengamalkan rasa syukur pada waktu pagi sahaja." Doktor juga sangat terkejut. Jadi, adakah Anda ingin memulakan amalan bersyukur ini yang hanya mengambil masa 2 menit pada pagi esok? Kaedahnya sangat mudah. Sejurus selepas selesai senaman pernafasan pagi, letakkan tangan di dada dan rasakan kesyukuran terhadap badan Anda. Fikirkan 3 bahagian badan yang paling Anda syukuri secara spesifik. Contohnya, saya bersyukur dengan mata saya yang membolehkan saya melihat wajah cucu-cucu. Saya bersyukur dengan kaki saya yang membantu saya pergi kemana sahaja. Saya bersyukur dengan jantung saya yang sentiasa berdegup kencang. Yang penting bukanlah rasa syukur yang samar-samar, tetapi menghubungkan rasa syukur dengan bahagian badan yang spesifik dan sebabnya. Ini bukan sekadar latihan pemikiran positif. Sains telah membuktikan bahwa ia benar-benar mengubah fungsi sistem saraf, mempengaruhi penanda keradangan dan tindak balas imun. Adakah Anda ingin melaborkan 2 minute ini untuk kesehatan Anda esok pagi? Ini mungkin kaedah paling mudah untuk memanjangkan umur tanpa memerlukan wang atau sebarang persediaan khas. Hari ini, adakah Anda telah menyatakan rasa syukur terhadap badan Anda? Atau adakah Anda masih hanya melihat masalah badan Anda? Ingatlah, cara pandangan Anda boleh mengubah aktiviti fisiologi badan Anda. Sekarang Anda telah mengetahui 7 tabiat pagi untuk mengubah sepenuhnya kesehatan selepas umur 60 tahun dan hidup dengan aktif sehingga lebih 90 tahun. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Hanya dengan mengamalkan 3 daripadanya, sudah boleh membuat perbezaan besar pada trajektori kesehatan Anda. Anda masih ingat? Encik Ahmad bin Qasim juga bermula dengan hanya 2 tabiat dan secara beransur-ansur menambah tabiat yang lain dalam perjalanan perubahannya. Yang penting adalah bermula esok. Jika terus menunggu masa yang sempurna, yang tidak akan pernah tiba, tiada apa yang akan berlaku. Tabiat pagi Anda boleh mengukir keremajaan untuk badan Anda atau boleh juga membawa penuaan. Esok pagi manakah yang akan Anda pilih? Tabiat-tabiat ini bukanlah pilihan, tetapi kemestian. Bukan sahaja untuk hidup hingga 90 tahun, tetapi untuk hidup dengan dinamik minda yang jernih dan tujuan hidup pada usia itu, ini adalah amalan yang perlu. Esok pagi, tabiat manakah antara 7 tabiat ini yang akan Anda amalkan? Keputusan yang Anda buat sekarang akan menjadi hadiah besar untuk masa depan Anda sendiri. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat dan menarik, jangan teragak-agak untuk menekan butang suka dan melanggan saluran kesehatan warga Emas. Selain itu, berkongsi video ini kepada mereka yang mungkin memerlukannya akan menjadi sumber dorongan yang besar bagi kami. Berkat sokongan Anda, kesehatan warga Emas akan terus membawa maklumat dan nilai praktikal untuk kehidupan warga Emas melalui kandungan yang bermakna. Terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi bersama kami. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang.